Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kami ingin memberikan taklimat ringkas mengenai pencetak 3D dan pen 3D. Sebelum memulakan video tutorial, kami akan menjelaskan secara ringkas apa itu pencetak 3D dan pen 3D. Apakah pencetakan 3D? Pencetakan 3D ialah proses membuat objek pepejal 3 dimensi daripada fail digital. Pencetakan 3D dapat menghasilkan bentuk yang kompleks dan dapat mengurangkan penggunaan bahan daripada kaedah pembuatan tradisional. Bagaimana pencetakan 3D berfungsi? Pencetakan 3D bermula dengan model 3D. Anda boleh memilih untuk mencipta model tersebut atau memuat turun model tersebut daripada 3D library. Salah satu alat perisian yang selalu digunakan ialah Tinkercad. Dari 3D library tersebut, anda boleh mengeksport model anda sebagai fail boleh cetak seperti fail STL atau fail OBJ. Dari fail STL atau fail OBJ, langkah seterusnya ialah slicing. Slicing pada asasnya bermaksud menghiris model 3D kepada ratusan atau beribu-ribu lapisan. Proses slicing ini dilakukan menggunakan perisian penghirisan Ultimaker Cura. Gambar tersebut menjelaskan proses sepanjang pencetakan 3D bermula dengan 3D CAD file, seterusnya slicing, seterusnya pencetakan 3D dan akhir sekali produk. Berikut adalah contoh-contoh produk daripada pencetakan 3D. Itu sahaja untuk penjelasan secara ringkas apakah pencetakan 3D. Seterusnya kita akan menerangkan secara ringkas apakah pen 3D. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Muhammad Azmi. Apakah pen 3D? Mungkin anda tertanya-tanya ke apa pen 3D ni dan apa kegunaan dia. So pen 3D ni adalah pen yang mengeluarkan plastik yang dipanaskan daripada muncung pen. So maksudnya dia lebih kurang macam hot glue gun lah. Siapa yang pernah guna hot glue gun dia tahu kita akan masukkan glue stick dekat belakang hot glue gun tu dan kita tekan dan stick tu akan dipanaskan dan akan keluarlah gam. Ia tidak memerlukan sebarang perisian, maksudnya macam 3D printer tadi ada file-file yang perlu di convert dan ada slicing proses lagi. So dekat sini tak perlu dan tidak perlu menggunakan teknologi yang sukar untuk dikuasai. Okey, seterusnya bagaimana pen 3D berfungsi? So untuk setiap 3D pen ni, pen 3D ni dia ada wayar dan wayar tu kita kena lekatkan dekat plug. And then, kita kena masukkan bahan filament. So, bahan filament ni kiranya macam dakwat dia lah. Bahan filament adalah dakwat dia sebenarnya. So, kita tolak bahan tu melalui bahagian belakang pen, macam hot glue gun tu. Kita masukkan stick tu dekat bahagian belakang hot glue gun. Bila dah klik, anda boleh menggunakan pen 3D tersebut. Okay, so sebenarnya ada banyak jenis bahan-bahan filament pen 3D. So ada jenis ABS, ada jenis PLA, ada jenis flexi dan juga ada jenis kayu. Ada lagi contoh-contoh lain macam jenis logam dan sebagainya, tapi dekat sini saya tunjuk 4 je lah. Okay, so ABS ni, bahan filament ABS sesuai digunakan untuk melukis kali pertama. So untuk para peserta yang dekat PDCC Semerau tu, dia akan menggunakan ABS ataupun PLA. Okay, PLA pula adalah plastik yang paling popular dan serba boleh. So, contohnya kita nak buat macam bunga ni ataupun nak buat macam lukisan bear dekat bawah tu pun boleh juga guna ABS atau PLA. Untuk flexi, dia adalah plastik yang bergetah kekal fleksibel. Maksudnya, macam kasut dekat bawah ni, saya tunjuk ni, dia fleksibel. So, maksudnya bila kita pakai, kita letakkan kaki kita dekat kasut tu, kita pakai, dia tak pecah dan dia tak patah lah dia punya filament tu. Dan ada juga yang diperbuat daripada kayu. So dia buat dengan gentian kayu asli lah. So kita boleh tengok dekat bawah ni ada arca burung hantu tu kan. So dia gunakan bahan filament jenis kayu. Okey, pengguna pen 3D. Jadi pengguna pen 3D ni tergolong daripada pereka-pereka seni, pereka bentuk fashion dan rumah, pendidik, jurutera dan juga penggemar. Untuk pereka seni dan pereka bentuk, macam yang anda boleh nampak di slide, ada gambar kasut yang diperbuat daripada bahan filament menggunakan pen 3D. Dan juga seorang lelaki yang melukis reka bentuk kereta menggunakan pen 3D. Jadi dari sini kita boleh tengoklah macam-macam sebenarnya produk yang kita boleh buat daripada pen 3D ni. Untuk pendidik pula, kebanyakan tergolong daripada golongan pendidik tadika.
boleh menggunakan Pen 3D untuk mengajar bentuk-bentuk yang asas kepada anak murid mereka. Contohnya macam bentuk bulat, bentuk segitiga, dan mereka boleh menggunakan Pen 3D untuk melukis bentuk-bentuk tersebutlah. So dengan cara ini ia dapat merangsangkan pembesaran otak pada usia yang muda. Jadi seterusnya kita akan lihat pada tutorial 3D printer yang akan ditunjukkan selepas ini. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.
Hai semua, nama saya Pauline dan dalam video ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai Cura. Pertama sekali adalah apa itu Cura? Cura adalah slicing software ataupun perisian penghirisan yang digunakan khas oleh 3D printer. Fungsi utama Cura pula adalah untuk menerjemah 3D STL kepada bentuk yang difahami oleh 3D printer. Apa itu 3D STL? 3D STL di sini merujuk kepada 3D objek yang telah direka seperti yang telah diajar pada video sebelumnya. Seterusnya adalah langkah pemasangan Cura ataupun Cura installation. Sebelum memulakan installation, software Cura boleh dimuat turun melalui link yang disediakan. So, sini boleh tekan next untuk teruskan install. I agree, next, dan install. Tunggu beberapa saat ataupun minit untuk siap install. A few moments later. Setelah selesai dengan installation, kita akan teruskan dengan persediaan Cura. Biasanya kalau guna Cura untuk pertama kali, kita akan diminta untuk pilih 3D printer yang kita ada. So, di sini pilih Add a Non-Network Printer, kemudian tekan Custom dan pilih Custom FFF Printer dan masukkan nama printer iaitu Proteus 3D Printer. Kemudian tekan Next. Langkah seterusnya adalah masukkan spesifikasi berikut ke dalam machine setting. Kemudian gantikan start G-code dan end G-code menggunakan G-code yang telah disediakan. Seterusnya adalah memuat model. Klik open file di bahagian kiri atau boleh gunakan drag and drop STL model yang ingin dicetak ke Cura. Dan di bahagian sebelah kanan ini pula adalah setting dan ianya adalah optional. Yang terakhir adalah simpan model ataupun save or export. Klik pada file dan pilih export dan pastikan save dalam format yang betul iaitu dalam bentuk G-code. Video di sini menunjukkan langkah demi langkah persediaan Cura. Sama dengan langkah di atas, pilih Add a Non-Network Printer, kemudian tekan Custom, dan kemudian pilih Custom FFF dan masukkan nama printer. Pastikan nama printer yang dimasukkan adalah betul iaitu Proteus 3D Printer. Kemudian kita akan beralih kepada machine setting. So, pada bahagian printer, bahagian X, Y, dan Z tukarkan 100mm kepada 200mm. Dan pada bahagian heated bed, klikkan dan copy paste start G-code daripada txt file. Sama juga untuk end G-code, copy paste daripada txt file yang telah disediakan. Kemudian beralih kepada extruder 1 dan tukarkan 2.85 kepada 1.75mm. Dan boleh tekan next dan itu saja untuk persediaan Cura. So, ini adalah 3D viewer Cura. Klik pada button di sebelah kiri untuk pilih STL model yang ingin dicetak. Dan di sini pula boleh digunakan untuk pergi dari 4 arah yang berbeza, iaitu dari depan, atas, kiri, dan kanan. Ini adalah contoh STL objek yang sudah didesain. Kemudian, di sebelah kanan ini pula adalah setting di mana ianya adalah optional. Slice sini pula boleh dilihat masa yang diambil untuk print 3D objek tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah cara untuk save ataupun export STL model. Sebagai contoh di sini, klik file dan tekan export. Kemudian tukar save as file kepada G-code file. Ataupun boleh export G-code file terus ke dalam pen drive ataupun memory card untuk proceed dengan proses cetak ataupun print. Sekian saja tutorial mengenai pengenalan kepada Cura daripada saya. Terima kasih.